Apa macam tak ni? Sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata pengarang, wa kullu da'wa nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawan. Dan setiap, wa kullu, dan bermula setiap dakwaan kenabian selepas kenabiannya baginda sallallahu alaihi wasallam, faghayyun. Jadi faghayyun ini, fa ni dia tidak masuk ke dalam mufrad, dia tak masuk. Fa jawab. Maka sebab itu kita kena takdirkan supaya dia jadi jumlah. Maka fahuwa ghayyun, fahuwa ghayyun wa hawan. Wa kullu da'wa nubuwatin ba'da nubuwatihi fahuwa ghayyun wa hawan. Ini jelas, tak perlu disyarahkan lagi. Setiap dakwaan kenabian selepas kenabiannya baginda adalah merupakan ghai. Ghai ni apa? Sesat. Sesat. Ghai ni adalah diddu rasyad, lawan kepada petunjuk. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi ghai ni masdar daripada ghawa. Ma dhalla wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa hawan, dan hawa nafsu. Jadi ada kaitan juga dengan ayat yang kita baca tadi. Dakwaan Rasulullah kenabian adalah petunjuk, rasyad, dan adalah berpandukan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dakwaan kenabian selepas Rasulullah adalah ghayyan dan juga hawa. Bukan berasaskan wa ma yantiqu 'anil hawa, tapi berasaskan hawa. Ay yantiqu 'anil hawa. Bukan in huwa illa wahyu yuha. Ini jelas. Dan berdasarkan ayat yang kita bacakan sebelum ini, wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabi. Ambil ibarat ni dalam Jauharah tentang konsep kenabian sebagai pengukuh kepada ibarat Al-Mustafa, Al-Mujtaba yang sebelum ini. Ini akidah kita bukan seperti yang diiktikad oleh sebahagian ahli falsafah. Maka iktikad kita, walam takun nubuwatun mubtasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Pendek tetapi menggariskan panduan yang besar tentang nubuwah ini. Walam takun nubuwatun mubtasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Walam takun nubuwatun mubtasabah walau raqa fi khairin fil khairi a'la aqabah. Aqabah. Kemudian sambung lagi, bal zaka fadlullahi yu'tihi man yasha'u jallallahu wahibul minan. Bal zaka fadlullah yu'tihi man yasha'u
Jallallahu wahibul minan. Bal zaka fadlullah yu'tihi man yasha'u. Jallallahu wahibul minan. Kita tengok apa kata pengarang Jauhara Imam Laqani, walam takun nubuwatun muktasabah. Tidaklah kenabian itu sesuatu yang boleh diusahakan. Maknanya satu orang tu dia bersuluk, berkhalwat, berzikir, beribadat beribu-ribu kali, dia mencapai satu makam sehingga dia boleh usahakan dapat makam nubuah pada diri dia. Tak boleh. Faham? Nubuah ni bukan benda yang kita boleh usahakan untuk dapat. Faham? Makam wilayah boleh usaha. Wilayah. Dengan apa? Satu orang itu menghampirkan diri dengan Allah, dengan buat benda fardu, kemudian buat benda sunat, sampailah dia dekat dengan Allah. Tapi nubuah ni dia bukan benda yang boleh diusahakan. Dia adalah apa? Bal zaka fadlullah. Apa kata beliau? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa. Walaupun seseorang itu raqa, menaki, mendaki, menaiki, memanjat, naik dalam kebaikan itu setinggi-tinggi halangan. Maksudnya setiap halangan dia telah melepasi sampai dia boleh mencapai nubuah. Tidak. Dia kata walau raqa fil khairi a'la aqabah. Walaupun dia telah mendaki di dalam kebaikan setinggi-tinggi halangan, dia tidak akan mendapat nubuah. Kerana nubuah ini apa kata pengarang? Bal zaka fadlullah. Bahkan yang demikian itu nubuah adalah kurniaan daripada Allah, yu'tihi man, yang memberi ia akan dia mazukira minan nubuah. Man siapa? Man yasha'u. Jallallahu wahibul minan. Man yasha'u jallallah. Maha tinggi Allah, dialah pengurnia segala kurniaan. Itu jelas. Tak ada siapa boleh jadi nabi dengan usaha dia. Menjadi nabi adalah merupakan pilihan. Kita bukan beriktikad. Setengah orang dia tafsirkan nubuah itu dengan cara salah. Jadi Nabi SAW telah berkhalwat, berzikir dekat Gua Hira sampai satu tahap, sampai satu limit, dia punya makam dah tinggi, maka dia berjaya mendapat kenabian. Bukan macam tu cara terang dia. Tak. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, maksudnya telah tiba waktu dan ketika yang Allah nak jadikan Nabi. Dia tak ada kaitan dengan apa? Dengan sebarang usaha yang dilakukan. Tak ada kaitan. Halas. Seterusnya, jelas yang disebutkan tadi, siapa yang mendakwa kenabian itu sesat secara pasti. Sepatutnya bila akidah ini sudah terpahat dalam diri umat Islam, tidaklah berbangkit lagi orang mengikut Nabi palsu. Tetapi ada ke mendalah ni? Ada. Tetapi ia terus berlaku sampailah hari. Nabi sebut sebelum Dajjal datang akan ada Dajjal jilah. Jadi antara perkara yang Dajjal ni, Dajjal kecil lakukan adalah mengaku menjadi Nabi. Jadi jangan kita pandang remeh aliran sesat ni. Kita pandang remeh, maksudnya ada ke orang akan percaya seseorang yang mengaku Nabi? Tidak. Bahkan ia telah berlaku dan dia berjaya meraih pengikut yang ramai. Faham? Maksudnya dengan sebab kejahilan manusia, dia boleh mempercayai bahawasanya ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terkenal tu Qadiani. Faham?
Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, terkenal ke India. Jadi dia punya aliran dia di Indonesia kuat, di Malaysia pun ada. Pengikut dia merata, tersebar seluruh dunia. Dia mengaku dia Nabi Isa. Boleh baca dan boleh kenal apakah dia yang disebut sebagai gerakan Qadiani. Okey. Seterusnya, wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wal insi wa kafatil wara bil haqqi wal huda wan nuri wad dhiya. Wa huwa, dan dia baginda, al mab'utsu, yang dihantar, diutuskan, ila, kepada, ammah, seluruh ataupun sekalian jin dan manusia, wa kafatil wara, dan sekalian makhluk, bil haq, dengan membawa, al mab'us bil haq, maksudnya bersama hak. Bersama dengan hak dan petunjuk dan cahaya. Petunjuk dan juga cahaya. Jadi ba tu kita boleh kata dengan makna ma'a. Wa huwal mab'utsu ma'al haq. Nabi datang itu, Nabi bawa bersama Nabi hak. Jadi hak lawan dia apa? Batil. Huda lawan dia dalal. Nur lawan dia zulumat. Faham? Maksudnya kita tengok dia hak, huda, nur, dia ni maksud dia agama lah. Bas. Maksud daripada hak, huda, nur, dia, ini semua maksud dia agama. Jadi agama Islam ni, pertama dia adalah hak, benda yang hak. So bila dia benda hak, maksudnya dia bukan benda yang batil. Bila disebut dia adalah hak, maksudnya dia lawan kepada batil. Hak dengan makna sahih. Jadi pertama, agama Islam ini disifatkan sebagai benda yang betul, lawan kepada benda yang batil. Yang pertama. Yang kedua, dia bukan sahaja benda yang betul, tetapi fungsi agama ini adalah huda. Faham? Fungsi agama ini adalah huda, sebagai petunjuk. Sebab ada benda yang hak, tetapi fungsi dia tak ada kaitan dengan petunjuk. Dia benda betul. Contohnya, Zaid orang Perak, betul lah. Lepas tu, kalau dia orang Perak, apa petunjuk hidayah untuk manusia? Fakta dia orang Perak tu, ada apa-apa hudan ke? Ada apa faedah untuk orang lain ke? Tak ada kan? Sebab itu bukan semua benda yang hak itu bersifat sebagai pemberi petunjuk. Maka duduk, agama Islam itu hak dan dia pemberi petunjuk. Di awal Quran pun dah sebut, zalikal kitabu la raiba fihi huda. Faham? Hudan lil muttaqin. Kemudian dia memberi petunjuk. An-nur, dia adalah cahaya. Nur dengan dhiya, dua-dua makna cahaya. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Cahaya matahari disebut dhiya, cahaya bulan disebut nur. Inna arsalnaka apa? Wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi Nabi ini telah disifatkan oleh Allah sebagai nur dalam ayat yang lain.
Dalam ayat ini Allah Ta'ala sifatkan Nabi bukan sahaja nur tapi munir. Faham? Munir ni dia menjadikan orang lain bercahaya. Seperti mana matahari lah, dia menjadikan bulan bercahaya. Iaitu apa? Maksudnya Nabi itu datang menjadikan orang lain juga bercahaya, dan orang lain juga dengan sebab cahaya yang diambil daripada Nabi boleh menjadikan orang lain juga bercahaya. Menjadikan orang lain juga bercahaya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mengambil cahaya daripada Nabi, dia juga boleh bagi petunjuk kepada orang lain. Faham? Seperti da'i, ulama da'i. Dia menjadi munir juga. Kemudian dia melahirkan anak murid yang menjadi munir juga. Begitulah silsilah atas hukum warasatul anbiya. Seperti mana Nabi ini sirajan munira, maka waris Nabi juga adalah sirajan munira. Seperti mana Nabi itu wada'iyan ila Allah, maka waris kepada Nabi pun wada'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Walladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Maka agama itu telah disifatkan sebagai nur dan dhiya. Maksudnya semua cahaya adalah milik agama. Kenapa agama itu dipanggil nur? Dalam ayat yang lain, Allahu nurus samawati wal ardh. Sebab nur ini berfungsi memberi petunjuk. Dengan ada nur, benda yang baik dengan benda yang tak baik dapat dibezakan. Benda yang memberi mudarat dengan benda yang beri manfaat dapat bezakan. Maka sebab itu agama dipanggil nur. Faham? Nabi dipanggil nur. Nabi dipanggil nur dalam Quran. Salah satu nama Nabi adalah An-Nur. Dalam Barakat Makiyah kan, Allahumma salli wa sallim ala Nur Nabi Muhammad SAW. Allah juga dipanggil nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu Akbar. Sehingga Nabi ajar kita doa nur, bukan dapatkan nur. Faham? Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi basari nura, wa fi azami nura, wa fi asabi nura. Doa tu kan, saya dengar kan? Ya Allah, jadikanlah hatiku ada cahaya, jadikanlah mata aku ada cahaya, telinga ada cahaya, tulang ada cahaya, urat pun ada cahaya, daging pun ada cahaya. Akhir sekali Nabi SAW ajar, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikanlah aku itu cahaya. Faham? Sebab apa? Amal manusia ini dia melahirkan cahaya yang akan disingkapkan dengan kasyaf. Dan kadang-kadang tak perlu kasyaf pun orang itu boleh melihat cahaya amal daripada diri seseorang. Faham? Seperti salat, dia ada cahaya. Allahumma ja'alni nura, jadikanlah aku cahaya. Jadi satu makna Allahumma ja'alni nura, maksudnya jadikanlah aku cahaya yang dengan sebab aku boleh pandu orang lain. Maksudnya agak sebab hidayah lah. Allahumma ja'alni nura. Bukan doa tu semata-mata ya Allah jadikanlah aku ni cahaya. Cahaya maksudnya sekarang ni tanah, daging sekarang nak tukar jadi cahaya. Jadi flashman. Cahaya. Takkan itu je dia punya makam doa dia. Kecil je jadi cahaya, kecil je. Sekadar jadi cahaya, tubuh jadi cahaya, kecil. Sebenarnya maksud doa tu, jadikanlah aku cahaya seperti Nabi itu cahaya dan seperti Allah itu cahaya. Cahaya tu maksudnya memberi manfaat kepada orang lain. Itu fungsi cahaya. Faham? Dia wujud tu dah bagi manfaat kepada orang lain. Macam cahaya kan, ada cahaya lampu, dia ada kat situ, maka orang sekeliling akan dapat bertenggek mengambil manfaat daripada kewujudan cahaya tersebut. Allahu Akbar. Khalas. Itu tentang Rasulullah. Kemudian dia akan masuk pula perbahasan berkaitan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa innal Qur'ana kalamullah ta'ala
minhu bada bila kayfiyatin qawlan wa anzalahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wahyan. Sebelum tu tentang perkataan tu, wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jinni wal insi wa kafatil wara. Boleh lihat perbahasan ni ma'ruf. Satu ulama bahaskan, ni panjang lah. Ada kitab yang membahaskan tentang jin, alam jin. Apa tajuk kitab tu? Al-Lu'lu'u wal Marjan fi Ahkamil Jan. Ada satu kitab yang Imam Sayuti tulis, apa tajuk dia? Tapi apa tak? Tapi dia punya hujung dia, Imam Sayuti dalam tajuk tu fi irsalin nabi ilal malaik. Maksudnya dibahaskan adakah Nabi SAW dihantar kepada malaikat. Kepada jin dan manusia tak ada ragu-ragu lagi, bahawasanya Nabi dihantar kepada jin dan manusia. Tapi dalam kenyataan Imam Tahawi ni, Nabi dihantar kepada kafatil wara. Wara ni maksudnya makhluk. Ini perbahasan masyhur. Kalau makhluk maksudnya Nabi juga dihantar kepada batu, kepada kayu, kepada binatang, kepada malaikat. Sebelum itu dibahaskan malaikat dulu. Maka Imam Sayuti tulis sebuah kitab mengisbatkan Nabi juga dihantar kepada malaikat. Jadi kalau Nabi dihantar kepada malaikat, apakah syariat yang malaikat kena buat? Maksudnya apakah syariat Nabi Muhammad yang malaikat kena buat sebagai tanda Nabi dihantar kepada mereka? Setengah ulama menyebut maksud Nabi dihantar kepada malaikat ni dipanggil irsal. Dia panggil apa? Dia panggil irsal tashrif, bukan irsal taklif. Maksudnya dinisbahkan malaikat juga kepada Nabi supaya malaikat mendapat penghormatan. Penghormatan ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Itu dipanggil apa? Irsal tashrif. Sebahagian ulama mentarjihkan tak, bukan tashrif saja, bahkan taklif. Malaikat juga telah ada taklif khas untuk dia lah. Tak samalah macam kita. Dia tak adalah kena puasa apa, tapi ada irsal dalam bentuk taklif. Paling basic, paling kurang, taklif malaikat dari sudut syariat Nabi Muhammad, mereka kena beriman Nabi Muhammad adalah Nabi. Faham? Itulah taklif dia. Mereka semua kena mengakui bahawasanya Nabi Muhammad adalah, seperti mana kita ditaklifkan untuk mengakui bahawasanya Nabi Muhammad adalah Nabi, maka malaikat juga kena mengakui. Jadi itu sudah cukup untuk mengatakan mereka ditaklifkan juga dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tak silap nama kitab Imam Sayuti itu Tazyinul Araik fi irsalin nabiyyi ilal malaik. Lebih kurang macam itulah tajuk dia. Tazyinul Araik. Araik ini arikah, tempat sandar. Fi ba'sin nabi ke fi irsalin nabi ilal malaik. Bahawasanya Nabi diutuskan kepada malaikat. Itu yang ditarjihkan oleh Imam Sayuti. Bahkan Nabi juga diutuskan kepada malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Ustaz Izzat. Sini pun ada.